Allah, nak kejut pasal apa lagi ni? Bangun dah. Ni hotel kali ni payah penuh. Bangun dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita buka pengajian kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang diberikan akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abah. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani da'alal jannah wa man asani faqad abah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda menjawab, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, barang siapa yang tidak taat padaku maka mereka terpasuk daripada kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa intifa wa istifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khari ibtigha'a wajhi lahi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah kita bersyukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama pada pagi ini. Saya harapkan tuan-tuan semua berada keadaan sihat pada pagi ini insyaAllah. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita mengisi sedikit masa kita dengan sedikit santapan rohani, itulah tafsiran surah Yasin. Kita menyambung tafsiran surah Yasin pada ayat yang seterusnya, iaitulah pada ayat yang ketiga surah Yasin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ketiga, innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya engkau. Jadi dhamir ka itu kembalinya kepada baginda Rasulullah SAW. Innaka, sungguhnya engkau, terdiri daripada kalangan para rasul. Kau terdiri daripada kalangan para rasul. Jadi ayat ini menyatakan pada kita bahawa baginda Rasulullah SAW itu merupakan salah seorang daripada Rasul yang telah pun dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW itu merupakan Rasul yang paling disayangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di mana para Rasul itu terdiri daripada 313 para Rasul. 313 para Rasul. Cuma yang disebutkan dalam Quran itulah sebanyak 25 orang Rasul sahaja. Jadi ayat ni tuan merupakan ayat qasam, ayat jawab qasam, ayat jawab sumpah bagi ayat yang kedua. Di mana ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, dan Quran yang bijaksana, Quran yang mulia, Quran yang bijaksana, bersifat hakim.
Tentang makna hakim, kita telah melihat kepada beberapa makna hakim yang disebutkan hari itu. Jadi pada hari ini kita ada perbincangan lagi berkenaan hakim itu. Jadi ayat ini merupakan jawab sumpah bagi ayat kedua, iaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran bahawa Nabi Muhammad SAW benar-benar adalah seorang Rasul daripada kalangan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memberi petunjuk dan memimpin manusia ke jalan yang benar. Ibn Abbas menyebutkan bahawa kan apabila seorang kafir, Ibn Abbas menyebutkan bahawa apabila orang kafir Mekah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, mereka kata, engkau wahai Muhammad bukanlah seorang Rasul. Mereka kata, kau ya Muhammad lasta mursalan, lasta makaran. Wa yaqul kafiri wa yaqul allazina kafaru lasta mursalan qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Di mana orang kafir, ini riwayat daripada Abbas yang katakan bahawa orang kafir menuduh Nabi Muhammad SAW ini bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul. Engkau wahai Muhammad bukan seorang rasul. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini bagi menolak dakwaan mereka yang keji dan bagi membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW ini benar-benar seorang rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 43, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Orang-orang kafir berkata, engkau bukanlah seorang rasul daripada Allah Ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, cukuplah Allah Ta'ala menjadi saksi antara aku dan antara kamu, dan juga disaksikan oleh orang yang ada ilmu pengetahuan mengenai dengan ilmu kitab. Jadi cukuplah Allah Ta'ala itu menjadi saksi antara aku, kata Allah Ta'ala, kata Nabi, dan juga antara kamu, dan juga golongan-golongan ahli kitab yang yakin bahawa Muhammad itu merupakan rasul yang terakhir yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ada separuh pada golongan kitab yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan ada juga golongan ahli kitab yang menyembunyikan akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pengajaran daripada ayat ini? Pertama, penyaksian dan pengesahan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW daripada Allah Ta'ala. Kemudian semua rasul daripada Allah, maka tugas dan peranan mereka adalah sama, iaitu mengajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah bangkitkan pada setiap nabi itu, setiap umat itu adalah seorang rasul yang tugasnya ialah mengajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan diri, menjauhkan diri daripada penyembahan kepada taghut atau penyembahan kepada patung berhala. Baik, kemudian pada ayat yang ke-34, dalam ayat ke-34 pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Quran, ala siratil mustaqim, ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Jadi ayat ini merupakan sambungan daripada ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau ya Muhammad di atas merupakan salah seorang daripada para rasul, ala siratul mustaqim, dan kaulah ya Muhammad itu pada jalan yang lurus. Jadi Muhammad SAW tadi merupakan seorang nabi kan, yang berada pada jalan yang lurus yang mesti diikuti oleh manusia. Jadi bukan sahaja Allah Ta'ala menggambarkan dan mengesahkan bahawa Muhammad adalah utusannya, bahkan dia juga menjelaskan bahawa Muhammad berada pada manhaj yang betul, agama yang teguh, syariat yang lurus, iaitulah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad ini seorang yang lurus, berada pada agama yang betul, agama yang benar, maksudnya ala siratul mustaqim, kan, pada jalan yang sangat benar. So kenapa kamu tidak mengikutnya? Kenapa kamu tidak mengikut Muhammad sedangkan dia berada yang lurus?
berada yang jalan yang lurus, sedangkan kamu tak pasti lagi kamu sendiri berada sama ada jalan benar ataupun jalan lurus. Jadi berkata Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, ayat ini bukan sekadar memaklumkan bahawa Muhammad berada pada jalan yang lurus, kerana perkara tersebut sudah jelas pada ayat innaka laminal mursalin, bahawa semua rasul yang diutus sudah pasti berada di atas jalan yang lurus dan tidak ada seorang rasul pun yang berada pada jalan yang tidak lurus. Jadi ayat ni pun menguat daripada ayat yang sebelumnya, kan? Dan dalam ayat sebelum ini pun dah jelas dah sebut innaka minal mursalin, sungguhnya kau tu daripada rasul. Kalau rasul ini sudah tentu orang yang lurus. Mustahil seorang rasul dilantik daripada orang yang tidak lurus, orang yang tidak benar, orang yang tidak ikhlas dalam percakapannya, dalam ucapannya, kan? Mustahil rasul di kalangan orang yang berdusta, mustahil rasul orang yang orang kata yang khianat, yang suka bercakap bohong dan sebagainya, mustahil. Jadi rasul ni mestilah seorang yang siddiq, amanah, patanah, tabligh, menyampaikan dan sebagainya. Dan rasul sudah tentu berada pada jalan yang lurus, mustahil rasul pada jalan yang kan. Kena ulama ada menyebutkan bahawa bal al-gharadu minal ayah i'lam annahu mausufun bikaza wa anna jaa bihi mausufun bikaza tafhiman li sya'nihima tafhilan li sya'nihima. Bal bahkan al-gharadu perkhabaran minal ayah daripada ayat ini i'lam untuk pemberitahuan annahu bahawa sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu mausufun bikaza. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu disifatkan dengan demikian. Wa anna jaa bihi mausufun bikaza, dan bahawa sesungguhnya apa yang datang dengan itu disifatkan dengan demikian. Tafhifan li sya'nihima, kerana untuk pengagungan bagi kejadian keduanya, li sya'nihima. Maksudnya Nabi Muhammad SAW tadi kan diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Pertama, kerana dia ada sifat yang mengajak manusia pada jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW ini punya sifat yang mengajak manusia pada jalan yang lurus. Annahu mausufun bikaza. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau ya Muhammad, kan, engkau adalah yang memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Surah Asy-Syu'ara ayat 52. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW tadi digelar sebagai ala siratal mustaqim, di atas jalan lurus? Kerana apa? Kerana Nabi sendiri mempunyai sifat mengajak manusia pada jalan yang lurus. Annahu mausufun bikaza. Bal al-gharadu minal ayah i'lam annahu mausufun bikaza wa anna jaa bihi mausufun bikaza. Yang pertama nak cerita pada kita ini, memang Nabi itu sifatnya mengajak ke manusia pada jalan lurus. Yang kedua, sifat risalah dan agama yang dibawa oleh Nabi adalah agama yang lurus. Yang kedua, sifat risalah dia tadi. Risalah ni apa benda yang dibawa? Apa benda yang dibawa, iaitulah syariat. Syariat yang mengandungi jalan lurus. Dalam syariat itu terdapatnya ibadah, di dalam syariat itu terdapatnya akhlak, dalam syariat itu terdapatnya tauhid. Tauhid itulah untuk mengajak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian percaya pada para nabi, percaya pada rasul, percaya pada hari kiamat dan sebagainya. Jadi apa kandungan risalah Nabi ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Anna jaa bihi mausufun bikaza. Anna jaa bihi mausufun bikaza tafkhifan li sya'nihima, kerana pengagungan dengan kejadian keduanya. Nabi itu pada kata pertama, yang kedua, yang pertama sifat Nabi itu memang mengajak pada jalan lurus. Yang kedua, kandungan yang dibawa itu pun mempunyai sifat yang lurus. Okay. Kerana kandungannya ada agama yang lurus, benar, teguh, lengkap, yang menjamin kebahagiaan manusia dan juga jin di dunia dan akhirat. Berkata Ibnu Ashur, wasiratal mustaqim
al-huda al-mawsul ila al-fawzi fil akhirah wa ad-dinul ladzi bu'isa bihi nabi wa khuluqu ladzi lakanahu Allah wa syubbiha bi tariqil mustaqim la waja fihi fi annahu mawsukun bihi fil isalim bil maqsud duna ayat taraddada as-sair fihi. Maksudnya dan as-siratal mustaqim adalah petunjuk yang menyampaikan seseorang kepada kejayaan di akhirat. As-siratal mustaqim maksudnya al-huda al-mawsulu fil fawzi fil akhirah. Huda makna petunjuk yang membawa kepada kemenangan di akhirat. Wa huwa, dan itulah ad-dinul ladzi bu'isa bihi nabi. Itulah agama yang dibawa, yang dibangkitkan Nabi dengannya. Agama tadi itulah Islam. Wa khuluqul ladzi lakanallah, dan Nabi juga punya akhlak yang mulia. Allah Ta'ala, Nabi juga punya akhlak yang mulia yang digunakan oleh Allah Ta'ala kepada para Nabi dan para Rasul. Wa syubiha tariqal mustaqim la wajabi. Kemudian Islam diumpamakan seperti jalan yang lurus tanpa sebarang belok yang menyebabkan sesat dan bengkang-bengkok. Kerana jalan yang lurus itu lebih dipercayai. Annahu mawsukun fihi fil isari ilal masuk. Kenapa? Kerana jalan yang lurus ini lebih mudah dipercayai berbanding jalan yang bengkang-bengkok, yang ada selekoh sana, selekoh sini dan sebagainya. Kerana jalan yang bengkang-bengkok ini dia ada punyai selekoh yang berbahaya, yang kadang-kadang bila jalan yang bengkok ni kita tak nampak kenderaan di depan kita lah, berbanding dengan jalan yang lurus, di mana jalan yang lurus tu tidak ada kata sesuatu yang menghalang pandangan kita di hadapan kita, dan kita berjalan bergerak dengan sono kan, bergerak dengan cuma ialah janganlah melampaui daripada kelajuan yang sepatutnya. Kalau lah jalan lurus sono kan, kerana ada juga orang yang lurus kadang-kadang tertidur, terlalai dan sebagainya, kan. Jadi masuk jalan ini jalan yang selamat, jalan yang lurus, jalan yang selamat, tidak ada sekatan apa-apa, mana penglihatan mata kita jelas dapat melihat jauh ke depan, berbanding dengan jalan yang bengkok yang kadang-kadang kita tak nampak pun kenderaan terdapat di depan kita kan, sama ada kenderaan yang kecil atau yang besar dan sebagainya. Yang lebih kalau kenderaan yang besar yang boleh membahayakan akan diri kita. Jadi jalan yang lurus lebih dipercayai dan diyakini menyampaikan orang yang berjalan ke atasnya dan destinasi yang dituju tanpa ada sebarang keraguan. Macam tu. Wa syubiha bi tariqil mustaqim la waja fihi fi annahu mawsukun fihi fi isal ila al-maqsud duna ayat taraddada sa'iru fihi duna ayat taraddada fihi. Makna tidak ada keraguan pada orang yang berjalan. Itu masuk jalan lurus. Ya, jadi masuk jalan lurus itu ialah jalan yang membawa kemenangan. Kemenangan pada akhirat besok. Kemudian itulah agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalamnya itu dalam itu pun terkandung akhlak yang mulia yang ada yang dikurniakan Allah Taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berkata Imam Al-Fakhrazi, jalan yang lurus itu jalan yang paling dekat dan cepat untuk sampai kepada sesuatu tujuan berbanding jalan yang bercabang dan jalan yang bengkang-bengkok. Kalau yang lurus ni lagi cepatlah. Lagi cepat, lagi mudah kan, sampai mana kecepatan pergerakan kita lebih cepatlah berbanding jalan bengkok. Kita jalan bengkok ni ada banyak jurang di kiri kanan kita, kemudian tidak nampak kenderaan di depan kita, kemudian kita perlu berhati-hati kerana dan kita terpaksa banyak brake kan, brake sana, brake sini dan sebagainya, dan kemungkinan kita punya brake itu akan cepat aus lah. Macam tu. Baik, kemudian maka Nabilah yang memimpin dan membawa manusia kepada jalan lurus, dan agama Islam itulah jalan yang lurus yang boleh menyampaikan kita kepada maksud yang sebenar, iaitulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Tafsir At-Tibyan surah Yasin pula ada menyebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu berada di jalan kebenaran yang tidak akan tergelincir, tidak akan terpesong walaupun sedikit pun.
Apakah jalan itu? Jalan itu ialah Islam. Gitu. Baik, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wa huwas samiul alim." Barang siapa yang kufur dengan tagut dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sungguh mereka telah berpegang dengan simpulan yang amat kuat yang tidak akan putus, lan fisama laha faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wa huwas samiul alim. Dan Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nampak? Ini nak menyatakan pada kita tentang agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan oleh para Nabi dan para Rasul. Maknanya bila barang sesiapa yang pegang dengan Islam itu diumpamakan seperti memegang satu buhul tali, pegang satu tali yang sangat kuat, yang sangat teguh, yang tidak akan putus. Putus selama-lamanya, dia tak akan putus sama sekali lah. Akan tadi sebut tu, peganglah Islam itu kerana Islam. Bila kita pegang Islam, kan kita mengamalkan Islam, kan kita mengikut Islam dan sebagainya dengan segala syariat yang terdapat dalamnya, maka seolah-olahnya kita memegang satu tali yang sangat kuat, satu tempat pergantungan ataupun tempat bergayut yang sangat kuat yang tidak akan putus selama-lama. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiul alim. Baik, kemudian Nabi Muhammad SAW pernah berucap para sahabat. Nabi Muhammad SAW pernah berucap pada sahabat dengan memegang sebatang kayu. Baginda telah menggaris di atas tanah dengan garisan yang betul, yang lurus. Kemudian digariskan pula di kiri dan kanan baginda dengan beberapa garisan yang lain. Sambil baginda pun mengucapkan, "Inna haza tariqun mustaqim. Fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Zalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun." Jadi satu hari Nabi SAW membuat satu garisan yang lurus. Kemudian Nabi membuat garisan-garisan yang lain di sekitar daripada garisan tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menyebut, "Inna haza tariqun mustaqim. Inna haza tariqun mustaqim fattabi'un." Ini adalah merupakan jalan yang lurus, itulah agama Islam, maka ikutlah. Wala tattabi'u subula, janganlah kamu ikut yang lain, agama yang lain. Wa tafarraqa bikum an sabili, lalu kamu akan menjadi cerai-berai, kamu akan bercerai-berai daripada jalannya. Zalikum wassaqakum bihi, sesungguhnya ini merupakan pesanan yang diberikan kepada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu, kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lihat ayat yang kelima. Dalam ayat kelima pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Gitu. Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Jadi ayat ni tuan-tuan, pada ayat kelima pula, Tanzilal Azizir Rahim. Turunnya ayat tadi daripada Allah Ta'ala yang punya sifat Al-Aziz, maha berkuasa, maha gagah, Al-Rahim, lagi maha penyayang. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa Quran, agama Islam, Rasulullah dan ajaran dibawa semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala itu punya sifat maha perkasa dan maha mengasihi. Oleh itu Quran yang diturunkan merupakan kitab agama yang sangat lengkap, agama yang suci, kitab yang suci, yang menakjubkan sehingga tiada kitab yang selengkap dengannya. Tiada siapa pun yang mampu untuk mendatangkan sebuah kitab, sebuah seumpama dengan Quran. Jadi kehebatan Quran ini digambarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang. Dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi Muhammad SAW ada menyebutkan bahawa Anil Haris Al-Awaras, Anil Harisin Awar, qala maratu bil masajid. Fa iza an-nasu yakhuduna fil hadis fadahaltu ala Ali. Fakutu ya amirul mu'minin ala tara anna an-nasa qad khaduna fi ahadis. Qala
awaqad fa'aluha? Qultu na'am. Qala amma inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala innaha satakunu fitnah. Faqultu ma makhraju minha ya Rasulullah? Qala kitabullah fih naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwa afaslu laysa bil hazli man tarakahu min jabbarin qasamahullah wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallallahu bih wa huwa habdul matin wa huwa zikrul hakim wa huwa siratal mustaqim huwa alladzi la tazigu fihi al-ahwa'u la taltabisu fihi al-sinah la yashbahu fiha wa la yakhluqu an kasrati rad wa la tanqadi ajaibuhu wallazi la tantahi al-jinnu is sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih man qala bihi sadaqa wa man amila bihi ujira wa man hakama bihi adala wa man da'a ilahi huda wa aman da'a ilaihi huda ila siratal mustaqim huzha ilaika ya awash huzha ilaika ya awash. Tuan, hadis ni riwayat daripada Imam Tirmizi. Maksudnya apa tuan? Hadis terima daripada Haris al-Awash, Haris al-A'war, seorang daripada tabi'in, kan? Qala maratu bil masjid. Dia berkata satu hari dia datang ke masjid. Maratu bil masjid, aku datang ke masjid satu hari. Dia kata faizan nasu yahudu fil ahadis. Tiba-tiba aku lihat manusia semuanya berkata-kata benda-benda yang sia-sia, kan? Jadi Haris al-Awar ni satu hari dia datang ke masjid, kan? Maka dia nampak di masjid itu manusia semua bercerita tentang bab-bab dunia je. Yahuduna fil ahadis, semua cerita benda-benda yang lagu-lagu. Fadakhaltu ilal Ali, maka aku pun pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali kamallahu wajah. Faqultu ya Amirul Mukminin, maka dia berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Ali, ala tara anna nasu qad khadu fi ahadis. Apakah pandanganmu, kan, ataupun apakah kau tak lihat wahai Ali, sesungguhnya manusia sekarang ni sibuk bercerita tentang benda-benda yang lagu, cerita benda-benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Qala awalau awaqad fa'alu, lalu Ali pun berkata, benarkah begitu? Benarkah mereka ni semua cerita benda-benda yang bab-bab dunia ya, benda-benda lagu-lagu? Qultu na'am, lalu Haris pun berkata, betul. Qala ama inni qad sami'tu Rasulullah sallam yaqul ala innaha satakunu fitnah. Lalu Ali pun berkata, maka kata Ali, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya akan berlaku fitnah yang besar. Sesungguhnya akan berlaku fitnah yang besar selepas daripada kewafatanku. Maka Ali kata, aku pernah dengar Nabi Muhammad SAW berkata akan berlaku selepas daripada kewafatanku nanti akan berlaku fitnah, huru-hara, kan? Banyaklah benda-benda yang tak sepatutnya berlakulah, akan berlakulah selepas daripada kewafatanku, kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi berkata kepada Ali, maka Ali menyampaikan kepada Haris bin Ahwar. Maka Haris pun berkata, faqultu ma makhraj minha ya Rasulullah. Kalau macam tu ya Rasulullah, ya wahai Ali, apakah jalan daripada keluarnya? Qala, maka dia pun berkata, kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Jadi jalan keluarnya itulah kamu berpegang dengan kitabullah. Jalan kamu keluarnya ialah kamu berpegang dengan Quran. Kamu pegang dengan Quran, kerana dalam Quran itu, kan, terkandung dalamnya berita-berita tentang umat-umat yang terdahulu. Wa khabaru ma ba'dakum, dan perkhabaran pada masa yang akan datang. Cerita-cerita yang akan datang, itulah contoh berlaku kiamat dan sebagainya. So diceritakan dalam Quran. Wa hukmu ma bainakum, dan juga hukum yang berlaku di antara kamu.
wa huwa faslu laisa bil hazli, dan dianya hukum itulah perkara-perkara yang membezakan antara benda yang hak dan benda yang batil. Dan hukum-hukum itulah bukannya hukum yang main, benda yang sia-sia dan sebagainya. So faman tarakahu min jabbarin qasamahullah. So barang siapa yang meninggalkannya, tidak beriman dan beramal dengannya kerana sombong dan memandang hina Quran, nescaya Allah Ta'ala akan membinasakan. So sesiapa yang memandang hina Quran, siapa yang membelakangkan Quran, maka Allah Ta'ala qasamahullah, maka Allah Ta'ala akan membinasakan dia. Kemudian pamanit tara huda fi ghairihi adalallah, maka barang siapa yang mencari petunjuk selain daripada petunjuk Quran, adalahullah, maka Allah Taala akan menyesatkannya. Allah Taala akan memisahkan akan dirinya kerana dia mencari kebenaran selain daripada Quran. Wa huwa habdul matin, wa huwa habdul matin, sedangkan Quran itu kan merupakan agama yang kuat, yang kukuh. Hablun ni tali. Sedangkan agama Islam itu ialah tali yang sangat kuat, ataupun Quran itu merupakan satu tali yang sangat kuat dan sangat kukuh. Wa huwa zikrul hakim, dialah Quran tadi punya pengajaran yang punya hikmah. Wa huwa tariqul mustaqim, dan Quran ini merupakan jalan yang lurus. Wa huwa allazi la yazigu fihi ahwa. Dan mana Quran tadi, maksudnya Quran itu tidak akan terpesong kemahuan hati yang mengikut ajarannya. Sesiapa yang mengikut ayat Quran tadi, maka dia tidak terpesong. Allazi la yazighu fihi al-ahwa wala talbisuna fihi al-sinah. Kemudian Quran tadi tidak suka lidah-lidah orang yang beriman membacanya walaupun bukan bangsa Arab. Kita tengoklah Quran ni. Quran ni satu benda yang sangat mudah dibaca, tetapi dengan syarat membelajarlah. Kalau siapa yang tak baca Quran, memang tak boleh baca Quran lah. Jadi kalau siapa nak orang jadi alim Quran, nak qari tentang Quran, nak pakar dalam Quran, dia kena belajar, kena berguru dan sebagainya. Dengan belajar dengan guru, maka insya-Allah dia akan faham Quran. Oleh itu wala yashba'u minhul ulama. Dan Quran tadi tidak kenyanglah ulama di dalam mengkaji, menggali kan, mengkaji, kan, mencari rahsia-rahsia yang terdapat Quran tadi. Tidak kenyang ulama, masing-masing ulama setiap hari membuat kajian berkenaan dengan Quran, kan. Wala yakhluqu ala kasratir rad, kan. Kemudian di samping itu tidak jemu dan tidak akan hilang kelazatan membacanya dan mendengar berita-berita daripadanya walaupun diulang banyak kali. Walaupun diulang banyak kali tentang cerita-cerita yang terdapat Al-Quran, tidak akan jemu kita membacanya, mendengarnya cerita-cerita tersebut. Walaupun cerita itu diulang kali banyak kali, diulang-ulang, tetapi kita tidak pernah jemu mendengar cerita-cerita yang terdapat dalam Quran itu. Baik, kemudian di samping itu la tanqadi ajaibuhu, kemudian tidak habis pula akan keajaiban yang terdapat dalam Quran. Kerana Quran ini mukjizat terbesar Rasulullah. Jadi banyak keajaiban yang terdapat dalam Quran. Wallazi la tantahi jinnu iz sami'tuhu hatta qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dianya Quran itu yang mana tidak pernah habis, kan, tidak kesudahan para jin mendengarnya. Mana jin pun suka mendengar Quran. Jadi jin yang mana jin tu ialah jin Islam lah. Hatta qalu, sehinggalah mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar satu Quran, satu kitab yang susunannya, kandungannya sangat menakjubkan. Kitab memberi panduan yang betul, lalu kami beriman kepadanya. Fa'amanna bih, lalu kami beriman kepada Quran. Bila Quran tadi Nabi SAW baca kepada para jin, jadi para jin semuanya takjub dengan Quran tadi. Lalu mereka beriman kepada Quran dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala bihi sadaqa, barang siapa yang berkata dengan Quran, maka dia benar. Mana barang siapa berhujah dengan Quran, maka dia akan benar.
Wa man amila bihi ujra. Barang siapa beramal dengan Quran, maka diberikan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man hakama bihi adalah. Barang siapa yang berhukum dengan Quran, maka dia seorang yang adil. Barang siapa yang berhukum, bila nak berhukum sesuatu, dia berhukum dengan menggunakan Quran, maka dia orang yang adil. Wa man da'a ilaihi huda hada ila siratil mustaqim uzha ilaihi bil ya awaj ya awar ya awar. Siapa yang menyeru manusia kepadanya, maka dia telah menunjukkan ke jalan yang lurus. Oleh itu ambil dan peliharalah semua pesanan baik itu, wahai Awar. Wahai Awar, Haris al-Awar lah. Di mana Haris al-Awar tadi datanglah berjumpa dengan Ali yang mengadu dengan masalah. Semua cerita, manusia-manusia cerita tentang bab-bab dunia, benda-benda lara dan sebagainya. Lalu lalu Ali pun beri nasihat sebagaimana dia dengar nasihat daripada baginda Rasulullah SAW. Ali pun beri nasihat pada Haris al-Awar tadi. Lalu Haris al-Awar tadi mendengar dengan teliti akan pesanan-pesanan dibawa oleh Ali, yang mana pesanan itu pun Ali terima daripada baginda Rasulullah SAW. So, jadi peristiwa itu berlaku semasa Ali menjadi khalifah. Dan suasana ketika itu ialah suasana fitnah berikutan daripada kematian Sayyidina Osman yang mati dibunuh. Maka mereka bercakap tentang peperangan pembunuhan di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Al-Aziz Rahim. Al-Aziz Rahim mana dua sifat. Dua sifat ataupun dua nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sifat ini peringatan kepada jin dan manusia kerana seorang Rasul, utusan Allah, akan berdepan dengan dua keadaan ketika menyampaikan risalah. Nabi akan berdepan dengan dua golongan ketika menyampaikan risalah Rasul, risalah para Nabi. Pertama, Nabi akan berjumpa dengan golongan yang menentang Islam. Yang kedua, golongan yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan golongan yang menentang tadi, Allah Ta'ala menyifatkan dirinya dengan Al-Aziz. Allah Ta'ala mensifatkan diri dengan gagah perkasa. Mana sesiapa yang melanggar hukum Allah Ta'ala, perintah para Nabi dan para Rasul, maka dia akan diseksa Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala punya sifat Al-Aziz, maha gagah perkasa. Kemudian bagi orang yang beriman pula akan terlahirnya sifat Ar-Rahim, maha penyayang Allah Subhanahu wa taala. So, pengajaran daripada ayat ini, pertama, Quran adalah sebuah kitab yang lengkap dan sempurna kerana datang daripada Allah Ta'ala dan bukan ciptaan manusia. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak boleh dikalahkan. Allah Ta'ala tidak boleh kalahkan. Walaupun macam mana pun perancangan manusia, perancangan makhluk untuk mengalahkan Allah Ta'ala, maka perancangan itu akan gagal. Dan kalau mereka nak awan Quran pun, mereka akan gagal. Mereka tak akan mampu menandingi Quran. Tuan, itulah sekadar perbincangan kita, lebih kurang 12,5 jam perbincangan kita pada pagi ini. Mana 3 ayat yang kita dapat berkongsi pada pagi ini. Surah Yasin. Mudah-mudahan dengan 3 ayat yang kita kongsi pada pagi ini, insya-Allah sikit sebanyak dapat menambah ilmu kita, dapat memantapkan ilmu kita. Ya, sampai kita mohon Allah Ta'ala akan dijauhkan kita daripada segala mara bahaya, musibah, bencana yang berlaku pada zaman sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'al muttaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'ani fataya alina wa lana qulubana biduri ma'rifataka wa fahmil ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tahassana bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sarif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa tanwa bi lutfika ya latif ya khabir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.